Tunggu dulu. Malaysia kata Indonesia tak mampu buat drone tempur sendiri, tapi drone itu dah terbang, dah diuji, dah berjaya. Dan ramai yang tak tahu pasal ni. Hari ini kita nak buka cerita yang media jarang sentuh. Bagaimana Indonesia buat semua orang terkejut dengan teknologi pertahanan mereka sendiri. Kalau kamu tengah dengar video ni sekarang, tolong bantu aku buktikan sesuatu. Kawan aku dari Malaysia cakap, buat je lah video pasal Indonesia, tapi subscribers kau tu tak sampai pun 1,000. Dia ingat topik macam ni tak ada orang nak layan. Tapi aku percaya, cerita yang benar, yang penting, yang kita semua patut tahu, memang layak untuk didengari. Tunjukkan pada dia yang kita ni saling sokong sesama sendiri. Like, subscribe, dan jangan pergi mana-mana dulu. Assalamualaikum semuanya. Sekarang, mari kita masuk betul-betul ke dalam cerita ni. Kalau kita jujur, sudah lama ada tanggapan, bukan sahaja dari Malaysia, tapi dari pelbagai pihak di rantau ini, bahwa Indonesia itu negara besar dari segi saiz dan penduduk, tapi dari segi teknologi pertahanan, mereka masih bergantung kepada import. Beli dari luar. Bergantung pada negara lain untuk kapal perang, jet tempur, peluru berpandu. Ada yang cakap dengan cara yang agak merendah-rendahkan. Indonesia ni beli je, bukan buat sendiri. Tapi inilah yang menarik. Tanggapan itu dah lapuk. Sebab pada tahun 2023, sesuatu yang besar berlaku dalam dunia pertahanan Asia Tenggara. Indonesia menerbangkan drone tempur buatan sendiri yang dikenali sebagai Elang Hitam. Nama penuh dia, Black Eagle. Dan ini bukan drone kecil-kecil yang kita tengok kat pasaran. Ini adalah drone tempur kelas Medium Altitude Long Endurance, atau yang biasa disebut MELI. Kelas yang sama dengan drone-drone yang digunakan oleh kuasa-kuasa besar di dunia. Biar aku bagi gambaran yang lebih jelas. Bayangkan kamu berdiri di padang bola Bukit Jalil. Panjang sayap Elang Hitam tuh lebih kurang 16 meter. Hampir separuh padang tuh. Ini bukan mainan. Ini adalah platform perang yang serius. Dan siapa yang buat? Bukan syarikat asing. PT Dirgantara Indonesia atau PTDI bekerja sama dengan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia. Ini adalah hasil tangan anak-anak Indonesia sendiri. Engineer-engineer tempatan yang belajar, yang gagal, yang coba lagi, dan akhirnya berjaya menerbangkan sesuatu yang ramai orang kata mustahil. Tapi tunggu dulu. Ada lagi yang lebih menarik dari itu. Elang Hitam bukan proyek semalam. Ini adalah hasil perjalanan panjang yang bermula lebih dari sedekat yang lalu. Indonesia sebenarnya dah mula melabur dalam teknologi drone tempur sejak awal tahun 2010-an lagi. Mereka hantar jurutera mereka belajar di luar negara. Mereka beli teknologi asas. Mereka buat kesilapan. Mereka perbaiki. Dan yang paling penting, mereka tak berhenti. Sekarang bandingkan dengan negara-negara jiran. Berapa banyak negara di Asia Tenggara yang boleh klaim mereka ada drone tempur buatan sendiri yang dah terbang secara operasi? Jawabannya sangat sedikit. Ini bukan soal angkuh. Ini soal fakta. Elang Hitam direka untuk boleh terbang selama lebih 20 jam berterusan. Bayangkan, 20 jam mengawasi kawasan, mengumpul maklumat, memantau sempadan tanpa pilot di dalamnya. Tanpa risiko nyawa tentera. Ini adalah strategi pertahanan modern yang Indonesia dah capai sendiri. Tapi ada soalan yang perlu kita tanya. Kenapa Malaysia dan negara lain kurang memberikan perhatian kepada pencapaian nih? Sebahagiannya mungkin kerana kita lebih suka cerita persaingan daripada cerita kejayaan jiran. Kalau Indonesia berjaya, ada yang rasa tak selesa nak akui. Tapi kalau kita tengok dengan mata yang terbuka, ini adalah perkembangan yang patut dicontohi. Bukan dipertikaikan. Dan inilah tempat yang lebih menarik dalam cerita ni. Elang Hitam bukan satu-satunya bukti bahwa Indonesia sedang berubah dalam lanskap pertahanan. Program ini adalah sebahagian daripada plan besar yang Indonesia panggil Minimum Essential Force atau MF. Ia adalah rancangan jangka panjang untuk memodernkan seluruh angkatan bersenjata mereka. Bukan dengan beli dari luar sahaja, tapi dengan bina dari dalam. Dalam program yang sama,
Indonesia juga sedang membangunkan jet tempur bersama Korea Selatan yang dikenali sebagai KF-21 Boramae. Indonesia ada hak untuk dapat transfer teknologi daripada proyek ini. Bermakna mereka tak cuma beli produk siap, mereka belajar macam mana buat. Ingat tak, aku cakap tadi pasal tanggapan lama yang dah lapuk. Ini sebabnya. Tapi mari kita jujur, bukan semua berjalan mulus. Indonesia ada cabaran besar dalam perjalanan ini. Budget pertahanan mereka, walaupun besar dari segi nilai mutlak, adalah kecil berbanding dengan keluaran dalam negara kasar atau GDP mereka. Pada tahun-tahun kebelakangan ini, Indonesia memperuntukkan dalam lingkungan 0,7 hingga 0,4% GDP untuk pertahanan. Bandingkan dengan Malaysia yang dalam lingkungan 1% lebih atau Singapura yang melebihi 3%. Dengan budget yang terhad, pilihan mesti bijak. Dan itulah yang menjadikan elang hitam lebih bermakna. Mereka buat sesuatu yang besar dengan sumber yang ada. Sekarang masuk ke bahagian yang ramai orang tak tahu, Indonesia sebenarnya punya rekod sejarah dalam industri aeroangkasa yang agak unik untuk sebuah negara membangun. PTDI, syarikat yang buat elang hitam tuh, telah wujud sejak tahun 1976. Dan mereka dah buat lebih daripada 400 pesawat sepanjang sejarah mereka. Pesawat komersial kecil dan sederhana yang diterbangkan di pelbagai negara. Jadi kemahiran itu ada. Asas itu ada. Yang berubah sekarang adalah ambisi mereka dah naik ke tahap yang lebih tinggi. Dan ambisi itu ada sebab yang kukuh. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Lebih dari 17.000 pulau. Kawasan laut yang luas. Sempadan maritim yang panjang. Untuk negara macam itu, drone pengawasan dan pertempuran jarak jauh bukan mewah. Ia adalah keperluan strategik yang nyata. Kalau kamu pikir pasal itu, ia masuk akal sepenuhnya. Kamu tak boleh hantar tentara ke setiap sudut 17.000 pulau itu. Tapi, kamu boleh hantar drone. Ia lebih murah, lebih selamat, dan boleh bertahan lebih lama di udara. Elang hitam adalah jawaban Indonesia kepada geografi mereka sendiri. Tapi, ini pun masa untuk kita tanya soalan yang lebih besar. Apa impaknya kepada rantau kita? Asia Tenggara sedang berubah dengan cepat. Ketegangan di Laut Cina Selatan semakin tinggi. Cina semakin asertif. Amerika Syarikat sedang repositionkan diri mereka di rantau ini. Dan negara-negara ASEAN, termasuk kita semua, sedang semak semula strategi pertahanan masing-masing. Dalam konteks itu, Indonesia yang ada drone tempur sendiri adalah sesuatu yang penting. Bukan sahaja untuk Indonesia, tapi untuk keseimbangan kuasa di rantau ini secara keseluruhan. Ingat masa aku sebut tadi pasal transfer teknologi dari program KF-21? Ini dia bahagian yang paling menarik. Kalau Indonesia berjaya kuasai teknologi jet tempur generasi ke-4,5 melalui kerjasama dengan Korea Selatan dan pada masa yang sama bangunkan drone tempur sendiri, mereka sedang bina ekosistem industri pertahanan yang boleh berdiri sendiri. Bukan 100% dalam masa terdekat, tapi trajektori itu dah jelas. Dan bila sebuah negara dengan 280 juta penduduk, sumber asli yang besar, dan jurutera yang makin berkembang, bila negara itu mula berdiri dalam teknologi pertahanan, kesannya boleh dirasai jauh ke seluruh rantau. Ini bukan ugutan. Ini adalah fakta geopolitik yang perlu kita faham dengan kepala yang dingin. Sekarang kita dah hampir ke penghujung cerita nih. Tapi ada satu lagi perkara yang aku nak kamu bawa balik. Elang hitam bukan hanya tentang satu drone yang terbang. Ia adalah simbol perubahan cara fikir. Dari kita beli jelah kepada kita buat sendiri. Dari bergantung kepada kita berdikari. Dan perubahan cara fikir tuh, ia perlahan, ia payah, ia penuh dengan kegagalan di tengah-tengah jalan. Tapi bila ia berjaya, ia mengubah segalanya. Jadi bila ada yang cakap Indonesia tak mampu buat drone tempur sendiri, elang hitam dah terbang dan jawab soalan tuh. Bukan dengan kata-kata, dengan sayap selebar 16 meter di langit.
3 perkara yang kamu boleh bawa dari video ini. Pertama, Indonesia dah berjaya terbangkan drone tempur kelas Male buatan sendiri, elang hitam, hasil kerja PT DI, dan BRIN. Kedua, pencapaian ini adalah sebahagian dari strategi pertahanan jangka panjang Indonesia yang melibatkan pembinaan kapasiti dari dalam, bukan sekadar beli dari luar. Ketiga, dalam konteks geopolitik Asia Tenggara yang semakin kompleks, kemunculan Indonesia sebagai pemain teknologi pertahanan adalah sesuatu yang kita semua perlu paham dan pantau. Kalau video ini bagi kamu perspektif baru, tekan like, subscribe, dan komen kat bawah. Apa pendapat kamu tentang perkembangan teknologi pertahanan Indonesia? Adakah negara-negara ASEAN patut bersaing atau bekerja sama dalam bidang ini? Sampai jumpa di video seterusnya.